Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today, what we're going to learn is radioactive decay. Radioactive decay in the chapter 6, that is in nuclear physics. In chapter 6, we have only two topics that we're going to learn. 6.1 is radioactive decay and 6.2 is the nuclear energy. Okay. So first we go for radioactive decay. So what is radioactive decay? Radioactive decay is a process in which an unstable nucleus become more stable nucleus by emitting radioactive emission. This process is random and spontaneous. Okay. So apa maksudnya? Cikgu akan explain balik. Radioactive decay ni dia adalah merupakan satu proses yang berlaku kepada satu nukleus yang tak stabil. Di mana nukleus yang tak stabil itu dia cuba nak menjadi lebih stabil dengan cara dia memancarkan sinaran radioaktif. Jadi nak ceritanya dekat sini, dalam kita punya predictable, kita ada banyak elemen. Dan dalam banyak-banyak elemen yang kita ada dalam predictable tu, ada di antaranya yang nukleus dia tu bermasalah. So apa masalah dengan nukleus dia tu? Masalah dengan nukleus dia ialah the nucleus of the element is unstable. Jadi nukleus dia tu ada problem, iaitu dia tak stabil. Jadi bagi elemen yang mana nukleus dia tak stabil ni, dia juga cuba nak jadi lebih stable. Jadi bagaimana cara nak jadi stable? Dengan cara dia memancarkan sinaran radioaktif, ataupun kadang-kadang dipanggil juga energetic particles, sebab dia memancarkan satu zarah lain ataupun foton. Okey, yang mana tujuannya supaya dia boleh jadi lebih stable daripada yang sebelumnya. Dia tak akan jadi terus stable, dia akan jadi lebih stabil daripada yang sebelumnya. Itu tujuannya. Ya, untuk dia jadi stable, dia kena pancarkan sinaran radioaktif. Jadi proses pemancaran sinaran radioaktif yang dikeluarkan tu, dia berlaku secara random dan juga secara spontan. Okay, apa maksud random? Jadi random ni kita dah biasa dah kan. Random bermaksud the number of radioactive emit at a particular time is not consistent. Bilangan radioaktif yang dipancarkan dalam satu-satu unit masa tu tak sama, tak konsisten. Itu kita panggil random. Sekejap, dalam katalah kita tetapkan masa dia 1 minit. 1 minit pertama 5 radioaktif dipancarkan. 1 minit kedua tiba-tiba kita dapat 1000. 1 minit ketiga kosong. 1 minit keempat tiba-tiba dapat 1,000,000. Jadi nak ceritanya ialah random ni maksudnya bilangan radioaktif yang dipancarkan dalam satu unit masa yang sama. Bilangan radioaktif yang dipancarkan itu adalah tidak tetap. Itu kita panggil random. Dan yang keduanya, proses pemancaran sinaran radioaktif ni dia berlaku secara spontaneous. What does it mean by spontaneous? Spontaneous means the radiation, the radioactive emission is not affected by the surrounding factors. Dia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran dia. Contohnya seperti apa? Seperti faktor suhu dan juga faktor pressure. So macam mana? Okay, kalau kita nak ambil kata faktor pressure. Okay, kalau kita naik Gunung Everest. Gunung Everest ni ialah puncak gunung tertinggi di bumi. Di mana bila kita naik lagi tinggi, pressure-nya akan jadi lagi rendah. Ataupun kalau kita pergi ke dasar laut, bila kita masuk ke dasar laut, pressure-nya lagi tinggi. Jadi walaupun di puncak gunung itu pressure-nya rendah, walaupun di dasar laut itu pressure-nya sangat tinggi, asalkan benda yang kita jumpa itu adalah radioactive element, yang mana the nucleus is unstable, dia tetap akan pancarkan sinaran radioaktif dia. Okay, dia tetap akan pancarkan sinaran radioaktif dia walaupun pressure dia tak sama. Dia tak kisah. Begitu juga dengan kalau kita nak kaji faktor suhu, iaitu kalau kita pergi ke kutub utara atau kutub selatan, tempat yang sejuk, negatif temperature dia, atau kita pergi ke tempat yang panas, Gurun Sahara contohlah, walaupun the temperature is not the same, beza temperaturenya sangat besar, suhu sejuk, suhu panas, tapi kalaulah yang kita jumpa dekat situ adalah radioactive element,
So dia tetap akan keluarkan sinaran radioaktif. Maksudnya the radioactive emission is not affected by the surrounding factors. Example of surrounding factors is the temperature and the pressure. Dia tetap akan pancarkan. Dan bilangan yang dipancarkan pula tidak tetap mengikut satu unit masa tertentu. Itu dia panggil random. Okey. Jadi tujuan elemen yang nukleus dia tak stabil ni memancarkan sinaran radioaktif ialah tujuannya supaya dia menjadi lebih stabil daripada yang sebelumnya. Itu kita panggil radioactive decay. Dia hanya melibatkan bahan-bahan macam mana, elemen yang macam mana, elemen yang bersifat the nucleus is unstable. Jadi elemen yang macam ni kita panggil radioactive element. Contoh radioactive element, uranium, radium, thorium. Ni semuanya contoh-contoh radioactive element where the nucleus is unstable. Jadi apakah sinaran radioaktif yang boleh dipancarkan? Okay, there are three types of radioactive radiation or radioactive element. Okay, radioactive emission. Satu namanya alpha particle, dua namanya beta particle, dan yang ketiganya namanya ialah gamma ray. Okey. Jadi dekat sini bagi alpha dan beta kita sebut particle, dan bagi gamma kita sebut ray. Kenapa? Sebab bagi alpha dan beta dia ada nukleus. Jadi bila dia ada nukleus, dia adalah particle. Okey? Dia ada nukleus, dia adalah particle. Okey. Manakala bagi gamma kita sebut dia ray. Kenapa kita sebut gamma tu ray? Sebab kalau awak ingat balik dalam chapter wave yang kita belajar, kan, kita belajar electromagnetic wave, where the electromagnetic wave ni dia ada spektrum. Dia ada 7 electromagnetic wave. Dan salah satu daripada 7 electromagnetic wave is gamma ray. Means that gamma ray is a wave. Dia adalah gelombang. Sebab tu dia kita panggil sebagai ray. Is an electromagnetic wave where it has a very high frequency and very high energy. Itu gamma ray. So inilah 3 sinaran radioaktif yang boleh dipancarkan oleh sesuatu elemen yang the nucleus is unstable. Sama ada dia keluarkan alpha, ataupun dia keluarkan beta, ataupun dia keluar gamma. Okey. Cerita dia lagi. Okay. Ini structure of atom, model of atom yang simple lah. Okay. Di mana dalam suatu atom, apa yang kita tahu, dia ada 3 smallest particle. What are the 3 smallest particle? Satu, kita ada elektron. Okay, kita ada elektron. Kan? Yang kedua, kita ada proton. Kita ada proton. Okay, kita ada proton. Yang ketiga, kita ada neutron. So these are 3 smallest particle that we have in our atoms. Ada 3 zarah terkecil dalam atom. Elektron, proton dan neutron. Okey, proton dan neutron ni dia berada di mana pula? Proton dan neutron dia berada di dalam nucleus of the atom. Dan bila kita kata nucleus, nucleus ni berada di mana? Nucleus berada di pusat atom. At the center of atom we have the nucleus, where in the nucleus we have a proton and neutron. Okey, dan nucleus ni juga kadang-kadang dipanggil sebagai nukleon. Okay, dia dipanggil juga sebagai nukleon. Nukleon. Dia nukleon. Di mana dalam nukleon, dalam nukleus dia terdiri daripada proton dan juga neutron. Okey. Elektron berada di luar daripada nukleus. Dia sentiasa bergerak, beredar mengelilingi nukleus mengikut orbital ataupun dipanggil sebagai shell, mengikut petala-petala dia. Elektron bergerak di sepanjang orbital dia. Petala pertama boleh diisi dengan 2 elektron, petala kedua maksimum sampai 8 elektron, dan seterusnya lah. Okey, dari segi sifat elektron, proton dan neutron ni yang kita dah juga belajar dah, elektron dia bercas negatif, is a negatively charged.
kan, di mana dia sangat kecil, mass dia sangat kecil. Okay, berbanding dengan proton, proton is a positively charged particle, dia bercharge positif. Manakala neutron ni dia neutral, dan yang lebih tepat lagi neutron ni dia no charge lah. Ini yang lebih tepat lagi lah. Okay, yang lebih tepat kita guna no charge for the neutron. Jadi bagi suatu atom yang neutral, apa maksud neutral? The number of positive charge and the number of negative charge balance, equal, bermaksud the number of elektron ni bercharge negatif dengan the number of proton ni positif akan jadi sama. Okey. Jadi dalam cerita radioaktif ni, radioactivity ni, apa yang berlaku ialah the nucleus of the atom ni ada masalah. Apa masalah dengan nukleus dia? The nucleus of the atom is unstable. Dia duk bergetar je. So apa benda yang ada dalam nukleus? Yang ada dalam nukleus ialah proton dan neutron. Jadi nukleus yang tak stabil ni, dia jealous dengan nukleus-nukleus yang lain yang stable. So apa yang berlaku kepada nukleus ni? Dia juga berhasrat nak jadi lebih stabil. But how it wants to become more stable? Jadi cara dia dengan memancarkan sinaran radioaktif. Jadi apakah sinaran radioaktif yang dia boleh pancarkan? Jadi ada 3 lah. Sama ada dia pancarkan alfa, atau dia pancarkan beta, atau dia pancarkan gamma, supaya dia boleh menjadi lebih stabil daripada yang sebelumnya. Dia tak boleh nak direct jadi stabil tu, tak boleh. Sebab proses itu melalui beberapa peringkat. Ada series of radioactive decay dia. Okey. Jadi bila kita belajar kimia, kita ada banyak elemen, dan dalam setiap elemen itu dia ada 2 nombor yang kita kena tahu. Satu kita panggil dengan nama nucleon number, dan nucleon number ni kita labelkan dia dengan huruf A. Dan satu lagi kita ada proton number, manakala proton number ni kita labelkan dia dengan huruf Z. Okey, so yang ni kena ingat So what is nucleon number and what is proton number? Okay, proton number is number of proton. Bilangan proton yang ada di dalam suatu atom, itu ialah number of proton, yang mana dia adalah proton number. And what is nucleon number? Nucleon number is the total of proton and neutron. Yang cikgu cakap tadi, bila kita kata nukleon ni ialah nukleus, dan dalam nukleus tu dia ada proton dan neutron. Dan cuma bila kita tambah nucleon number is the total number of proton and neutron in the atoms, in the nucleus lah. Okey, kita labelkan sebagai A. Jadi daripada kita punya simbol elemen ni, X ni ialah kita punya elemen. X ni merujuk kepada elemen. Okay. Daripada simbol elemen ni kita boleh tahu berapakah bilangan protonnya. What is the number of proton? The number of proton adalah the proton number. Yang kedua, kita boleh tahu the number of neutron. Macam mana kita nak tahu the number of neutron? Okey, daripada kita punya nucleon number A, where the nucleon number is the total of proton and neutron. So to get the number of neutron, what we have to do is A minus P, where the P is the proton number. So means that to know the number of neutron, we have to subtract the nucleon number to the proton number. So by that we can know what is the neutron, the number of neutron of the element. And how to know the number of electron? So for a neutral atom, number of positive charge must be equal to the number of negative charge. And when we set the number of positive charge, the number of positive charge is the proton, and the number of negative charge is the electron. Means that when we know the number of proton, so we know the number of electron
that's the number of electron equal to the number of proton, because our atoms is a neutral particles. Okey, itu cara kita nak tahu berapa bilangan proton, neutron dan elektron daripada sesuatu elemen bila diberikan sesuatu simbol elemen. Okey. Jadi kita kata tadi ada 3 jenis sinaran radioaktif yang boleh dipancarkan. Dia boleh pancarkan alfa, dia boleh pancarkan beta, dia boleh pancarkan gamma. Maka kita ada 3 radioactive decay. We have 3 radioactive decay. So one we call as alpha decay, second we call as beta decay, and third we call as gamma decay. So what happened to the unstable nucleus when it emit the alpha particle? Itu kita panggil alpha decay. Kita tengok cerita dekat dalam nota ni. Dalam nota ni dia kata alpha particle ni sebenarnya apa dia? Alpha particle is a nucleus of helium. Sebab tu dia dipanggil sebagai alpha particle, sebab dia ada nucleus of helium which consists of 2 protons and 2 neutrons. Dia dalam helium ni dia ada 2 proton dan 2 neutron during alpha decay. Semasa berlakunya pemancaran zarah alpha ni, alpha decay, perebutan alpha, an unstable nucleus kita tu dia akan release alpha particle. Kenapa dia nak kena release alpha particle? Yang mana tujuannya dia nak jadi more stable nucleus of a new element. Dan bila dia dah keluarkan alpha particle tu, dia akan menjadi satu nukleus yang baru. Nukleus yang baru, maka jadilah new element lain lah. Dia tak jadi dah elemen yang asal. Contohnya macam mana? Kita tengok dekat bawah ni. Mula-mula kita ada satu elemen yang mana dalam elemen kita ni the nucleus is unstable. Elemen yang mula-mula ni kita panggil dia sebagai parent nucleus. Induk dia lah, induk dia. Jadi parent nucleus ni, dia punya nucleus tu ada masalah, where the nucleus is unstable. Maka dia cuba nak jadi stable. Bagaimana? Dengan cara dia memancarkan radioactive emission. So we have 3 radioactive emission. Tapi sekarang ni dia pancarkan apa? Dia memancarkan alpha particle. Dia memancarkan alpha particle. Jadi kita kena ingat balik alpha particle tadi apa dia? Alpha particle is the nucleus of helium. Helium. Dia memancarkan alpha. So bila dia dah pancarkan alpha tadi apa dia kat sini? Alpha adalah nucleus of helium. Nucleus of helium, yang mana secara kimianya kita boleh tulis He, itu simbol kimia helium. Nucleon number dia 4, proton number dia 2. Jadi bila proton number dia 2, nucleon number dia 4, number of neutron dia jadi 2 lah. 4 tolak 2 dapat 2. Itu yang dia kata tadi, consists of 2 proton. Yang dekat bawah ni ialah proton dia ada 2 lah. Yang dekat atas ni nucleon number ni ialah proton plus neutron 4. Jadi berapa number of neutron? Jadi 4 tolak 2 dapat 2, and 2 neutrons. Jadi bila dia dah pancarkan alpha, dia tak jadi dah parent nucleus yang asal tadi. Dia akan berubah menjadi satu nucleus yang baru. Jadi nukleus yang baru ni kita panggil sebagai anak dia lah, daughter nucleus. Dan kalau nak lebih tepat lagi, setiap kali bila berlakunya radioactive decay ni, dia bukan sahaja memancarkan radioactive particles, dia juga akan release energy kat sini. Ini yang kalau kita nak tulis lagi tepat lah. Kita tengok contoh. Kita ada satu parent nucleus atau parent nuclide X. Nucleon number dia A, proton number dia Z. Jadi parent nuclide ni, nucleus dia is unstable, dia pancarkan alpha. So ini ialah alpha particle. Where the alpha particle is the nucleus of helium 42. Maka bila dia dah pancar alpha, dia tak jadi X dah, dia akan jadi satu nucleus baru, katalah Y, yang mana Y tu kita panggil sebagai parent nuclide.
di mana boleh tak kita nak tahu apakah dia Y yang terhasil? Apakah dia Y yang terhasil? Boleh tak kita nak tahu? Jadi kita kena guna persamaan kimia dia lah. Di mana dia punya nucleon number dia sebelum dan selepas the decay process mesti sama. Ini kalau sebelumnya kita ada A, selepasnya kita kena ada A. Jadi kalaulah helium ni dia punya nucleon number dia ialah 4, maka the nucleon number untuk Y tu dia akan jadi A tolak 4. Sebab A tolak 4 tambah 4 dia jadi A. Maka balance lah dengan yang sebelum decay tu A. Begitu juga dengan after decay. Begitu juga dengan proton number. Proton number sebelumnya kita ada Z, jadi selepas pun kena ada Z. Tapi kalaulah kita punya proton number untuk alpha particle tu ialah 2, kan, dia 2, maka the proton number for Y tu dia akan jadi Z tolak 2. Sebab alpha dah ambil 2, jadi dia kena buang 2 tu datangnya daripada Y tu lah. Jadi Z tolak 2 tambah 2 dia jadi Z semula. Jadi balance lah dia punya nucleon number before and after the decay process. Dia punya proton number before and after the decay process sama. So dia kena balance. Itu ialah alpha particle. Itu ialah the process tu kita panggil alpha decay. Okay. Parent nucleus has proton number Z. Okay, parent nucleus dia ada proton number dia ialah Z dan nucleon number dia ialah A. So after alpha decay, setelah dia memancarkan alpha, the daughter nucleus dia has number of proton number dia ialah -2. Kenapa? Sebab alpha ambil 2. Jadi dekat mana nak ambil 2 tu? Ambil dekat daughter nucleus dia, dan daughter nucleus dia akan mempunyai nucleon number dia A-4. Kenapa? Sebab alpha tu dia ambil 4 nucleon number daripada X tadi. So Y tu akan release 4 nucleon number dia. Okey, itu cerita dia lah. Okey, contohnya apakah elemen yang mengalami alpha decay ni yang akan emit the alpha particle? Contohnya PO. So apakah dia PO? PO ni nama kimianya polonium. Okey, simbolnya PO. Polonium, dia punya nucleon number dia 210, kita tulis polonium 210. So 21084 polonium, dia ni adalah unstable nucleus, maka dia akan pancarkan satu sinaran radioaktif. Apakah radioaktif yang dia pancarkan? Dia pancarkan 42He. So bila kita tulis 42He, maka kita dah kena tahu dah apakah dia 42He ni. 42He ni adalah alpha particle. Maka polonium akan berubah menjadi satu nukleus yang baru. Jadi boleh tak kita dah tahu apakah nukleus baru itu? Maka kita kena balancekan dia punya nucleon number. Jadi kalau sebelum 210, selepas pun 210. Jadi kalau alpha tu dia punya nucleon number 4, maka nucleon number untuk nukleus yang baru ni, elemen yang baru ni ialah 206. Okey. Sebab apa 206? Sebab 210 tolak 4, dia jadi 206. Okey, begitu juga dengan proton number. Proton number untuk polonium 84. Manakala proton number untuk helium ialah 2. Jadi berapakah proton number untuk elemen baru? Katalah kita tak tahu lagi apa elemen baru yang terhasil. Jadi 84 tolak 2 dia jadi 82. Maka kita punya a new element yang terhasil itu ialah nucleon number dia 206, proton number dia ialah 82. Jadi kita pun buka kita punya periodic table, apakah elemen yang 20682. Kita pun jumpalah PB. So PB lah benda tu. Apakah dia PB? PB ni orang panggil lead 206 ataupun juga dipanggil plumbum 206. Maka ini kita panggil alpha decay. Okey, kita pergi lagi. Uranium-238 emits alpha particle. Ini contoh lain. And decays into thorium. Jadi daripada uranium-238, dia memancarkan zarah alpha untuk dia menjadi satu nukleus baru, namanya ialah thorium. Okey. State the nucleon number and proton number of thorium di isotope form.
Which write an equation for this decay. Ini antara contoh soalan yang dia boleh tanya. Okey, kita kena tahu daripada uranium 238 bila dia pancarkan zarah alfa, okey, dia akan menjadi satu nukleus baru. Okey, nama dia ialah thorium. Okey, jadi kita kena tahu dekat sini, yang kita kena tahu ialah uranium ni berapa nukleon number dia. Bila kita sebut uranium 238, maka 238 itu adalah dia punya nukleon number. Okey, so nukleon number dia kita dah tahu dah. Okey, maka kita pun kena tengok berapakah proton number. Okey, proton number ni dia merujuk kepada nama elemen tu. Kalau elemen itu kita panggil dia uranium, jadi kita pun tengok mana satu uranium dalam periodic table, maka tengok proton number dia berapa. Jadi kalau proton number dia 92, bermaksud nama dia ialah uranium. Okey, jadi bila kita dah tahu dah simbol kimia untuk uranium iaitu 23892, maka kita pun bolehlah menulis satu equation untuk radioactive decay for the uranium 238. Okay, uranium 238 ni kita panggil uranium 238. Kenapa uranium? Sebab dia punya proton number dia 92. Okay, dia memancarkan alpha particle. Okay, so bila kita kata alpha, dia mesti ada helium 42. Ini ialah alpha particle. Maka dia akan menjadi satu nukleus baru. Jadi nukleus baru itu apa dia? So dia kena balance dia punya nukleon number. Sebelum ada 238, selepas pun kena ada 238. Jadi berapakah nukleon number untuk elemen yang baru? 238 tolak 4. Maka kita dapat 234. Okay. Begitu juga dengan proton number. Before the decay process, the nucleon number, the proton number is 92. So after the decay process, the proton number should be 92 also. So 92, berapakah proton number untuk elemen baru? 92 tolak 2 yang dekat alpha. So kita dapatlah 90. Jadi kita pun tengok apakah nama elemen yang proton number dia 90. Nama dia ialah simbol dia ialah TH. TH ni nama dia ialah thorium. Jadi kita sebut apa? Kita sebut thorium 234. Okey. Jadi kalau dalam soalan biasanya dia keluar macam mana? Dia keluar macam ni. Ni kalau dalam soalan lah. 238 92 uranium. Okey. TK menghasilkan satu nukleus baru. Katalah nukleus baru ni kita tak tahu. Kita katalah nukleus baru ni ialah X lah. X. Kita tak tahu apa dia. Okey, jadi kita nak cari apa yang kita nak cari? Kita nak cari berapakah nilai nucleon number X dan berapakah nilai proton number X. Tetapi proses decay yang berlaku ialah dia memancarkan alpha particle. Alpha kita dah tahu dah. Apa dia alpha? Helium 42. Okey, so daripada sini boleh tak kita nak tahu berapakah nilai A dan berapakah nilai Z? Jadi macam cikgu cakap tadi, kita kena samakan nucleon number before and after. Jadi kalau kita sebut ni, yang pertama apa kita kena buat? 238 nucleon number untuk uranium sama dengan A tambah 4. Maka berapakah nilai A? Maka A kita ialah 238 tolak 4. So kita dapatlah 234. So the nucleon number untuk X tu ialah 234. Selesai nucleon number. Okey. Lepas tu kita nak cari pula dia punya proton number. Pun kaedah yang sama, samakan proton number before and after the decay process. 92 equals to Z plus 2. So kita nak cari nilai Z. Z akan jadi macam mana? 92 tolak 2, kita dapat 90. Okey, that is the proton number for X. Jadi kalau kita nak tulis balik persamaan dia, kita akan tulis macam mana? Uranium 238 92, okey, memancarkan zarah alfa menjadi satu nukleus baru X yang kita tak tahu tadi.
di mana nukleon number dia 234, proton number dia 90, dia memancarkan zarah alfa 42 He. Daripada sini kita pun tengok predictable, tapi untuk fizik tak adalah sampai kena tengok predictable. Biasanya dia dah bagi tahulah apakah nama X ni dulu, cuma kerja kita nak cari nilai A dan juga nilai Z untuk elemen baru yang terhasil tu. Jadi elemen ni ialah TH, nama dia thorium. Dan kalau kita nak lebih tepat lagi equation kita ni, dia akan release energy. Ini yang paling tepat bila kita menulis equation untuk radioactive decay. Habis decay yang pertama, kita panggil alpha decay. Kita pergi kepada decay yang kedua, nama dia ialah beta decay. So beta particle ni apa dia? Beta particle ni is a fast moving electron. Elektron yang bergerak dengan sangat laju, dia adalah beta. Jadi bila kita kata fast moving electron is a beta, fast moving electron ni kita dah juga belajar sebelum ni dalam tajuk cathode ray. Cathode ray ni apa dia? Cathode ray is a fast moving is an electron beam that move at a very high speed. Jadi adakah cathode ray dengan beta particle ni sama? Sebab dua-dua tu elektron yang bergerak dengan hal laju yang tinggi. Dia tak sama. Tak sama kerana cara dia terhasil tu lain. Bagi cathode ray, elektron beam tu terhasil melalui thermionic emission process. Tetapi bagi beta particle, dia punya elektron tu daripada ray, daripada neutron yang unstable dekat dalam nukleus tu, dia menghasilkan beta particle, iaitu elektron. So dalam nukleus itu terhasilnya beta particle. Dia bukan melalui heating process of for metal. Tak. During beta decay, ni cerita dia. Neutron in an unstable nucleus decompose into one proton and one electron as shown below. Kita kata sebelum ni ialah satu elemen radioaktif, dia punya nukleus dia tak stable, yang mana dalam nukleus itu kita tahu dah ada proton dan neutron. Jadi bagi sesetengah elemen ni, dia punya proton yang duduk dekat dalam nukleus tu, dia keluarkan pula, dia pecah menghasilkan apa dia? Ni neutron ni duduk dekat mana? Neutron ni duduk dekat dalam nukleus elemen tu. Dia pecah menghasilkan satu proton dan satu elektron. Nukleus dalam elemen tu yang tak stable tu, dia pecah, dia produce proton baru dan elektron baru. Lepas tu dia kata apa? The resulting proton, proton yang terhasil itu, dia masih lagi duduk dalam nukleus, remain in the nucleus, while the electron is emitted with high kinetic energy as beta particle. Dari sinilah asal usulnya beta. Jadi daripada nukleus yang tak stabil itu, di mana dalam nukleus itu kita tahu ada proton dan neutron, dia punya neutron dalam nukleus itu yang pecah menghasilkan satu proton dan satu elektron. Jadi kalau kita tengok equation ni balance tak? Neutron 1 kosong, proton 1 1, elektron kosong negatif 1. Balance tak kita punya equation ni kalau kita tengok kat sini? Jadi sebelum kita punya neutron terpecah, nucleon number dia ialah 1. Selepas proton 1 tambah elektron kosong, 1 tambah kosong 1, balance lah nucleon number dia. Kita tengok proton number dia. Neutron punya proton number ialah kosong. Selepas neutron tu terpecah, dia menjadi proton. Proton nucleon number dia ialah, proton number dia ialah 1, manakala elektron proton number dia ialah negatif 1. Jadi 1 tambah negatif 1 dia jadi kosong. Itu cerita dia. Neutron ni bila dia terpecah, decompose, dia akan menghasilkan satu proton dan juga satu elektron. Dan proton yang terhasil itu masih stay dekat dalam nukleus, tak pergi mana-mana, duduk dalam nukleus juga. Maknanya nukleus yang baru itu bertambah satu proton, kesan daripada neutron yang terpecah tadi. Tetapi elektron yang terhasil pada masa yang sama akan terpancar keluar. Elektron yang terpancar keluar tu, dia terpancar dengan tenaga kinetik yang tinggi, high kinetic energy, dan dia itulah dipanggil sebagai
beta particle. Jadi kalau kita tengok cerita dekat sini, cerita kat sini kita ada paranucleus atau paranuclide, di mana nukleus dia is unstable. Maka apa yang berlaku, dia cuba nak jadi stable. Cara dia kena pancarkan sinaran radioaktif. So apakah sinaran radioaktif yang dia nak pancarkan? Dia pancarkan beta particle. Jadi beta ni datang daripada mana? Beta ni datang daripada nukleus paranucleus tadi. Paranucleus ni, nukleus dia tu ada neutron. Neutron tu terpecah, terpecah menghasilkan proton dan elektron. Elektron tu terpancar keluar, yang mana elektron tu lah adalah beta particle. Elektron beta particle ni ialah elektron. Dan bila dia dah pancarkan beta particle terkeluar, maka dia punya elemen tu dah berubah lah menjadi satu elemen baru, kita panggil daughter nuclide. Dan daughter nuclide ini kita boleh tahu dia dengan cara kita menulis persamaan kimia dia lah. Okey, macam mana persamaan kimia dia? Kita tengok dekat atas ni. Dekat atas ni kita ada satu elemen X yang mana nukleus dia is unstable. Okey, jadi elemen X ni nuclear number dia A, proton number dia ialah Z. Maka untuk dia jadi stable, dia pancarkan beta particle. What is beta particle? Beta particle is an electron. Electron with high kinetic energy. Okey, jadi bila elektron, cara nak tulis simbol kimia dia kosong negatif 1. Maka dia akan menjadi satu nukleus baru Y. Dan boleh tak kita nak tahu Y tu apa dia? Jadi Y tu dari segi nuclear number dia tak berubah, masih lagi A, tetapi dari segi proton number dia dah bertambah 1. Sebab nak balancekan dengan elektron yang dipancarkan keluar. So dia dah berubah lah. Sebab proton number Y tak sama dah dengan proton number Z, walaupun nuclear number dia masih sama. Sebab tu dia jadi nukleus yang baru. Okay, kita tengok dekat sebelah ni kata, after beta decay, the proton number of the daughter nucleus becomes Z plus 1. Dia bertambah satu proton number dia. But the nuclear number A does not change. A dia tetap A juga. Contohnya kita ada Na. Na ni kalau kita nak sebut, kita panggil natrium. Natrium berapa? Natrium 24. Tapi kadang-kadang orang panggil juga dengan nama lain sodium. Sodium 24. Ni kimia lah kan. Okay. Natrium 2411 ni dia unstable, dia pancarkan 0 negative 1e. Maksudnya dia pancarkan apa benda? Dia memancarkan beta particle. Dia pancarkan beta particle kat sini. Maka bila dia pancarkan beta, dia tak akan jadi Na dah, dia jadi nukleus baru. Cuma nukleus baru itu kita nak kenal dia macam mana, kita tengok dia punya equation ni mesti balance. Nuclear number dia before and after kena sama. So kalau before decay 24, after decay 24. Jadi 24 tambah kosong still 24. Dia punya proton number pun kena balance. Kalau before 11, after pun 11. So the proton number untuk elemen baru dia jadi 12. Sebab 12 tambah negatif 1, dia jadi 12 tolak 1, 11. So balance. Jadi kita pun nak tahu apakah elemen baru yang proton number dia 12. Bila kita tengok dalam kita punya periodic table, kita jumpalah Mg. Mg ni apa dia? Mg ni stand for magnesium. Magnesium berapa? Magnesium 24 nuclear number dia. Itu disebut gitu. Ini contoh elemen yang memancarkan beta particle. Kita panggil beta decay. Okay, tengok contoh lain. Thorium 232 decays to plumbum 208. Plumbum ke lead ke samalah tu 208 by emitting alpha particle and beta particle. Determine the number of alpha particle and beta particles being emitted. Ini yang melibatkan gabungan alpha dengan beta. So macam mana kita nak tahu berapa alfa dan berapa beta yang dia boleh pancarkan? Ni soalan kebat lah ni, aras tinggi. Okay, daripada thorium 232, dia akan melalui beberapa siri radioactive decay sehinggalah akhirnya nanti dia menjadi satu elemen yang stable. The nucleus is stable. Di plumbum 208 ni dia punya nucleus dia stable.
Tetapi dia bukan sekali je dia pancarkan radiation, dia kena banyak kali radiation baru dia boleh jadi stable. Jadi kita nak tahu banyak mana alpha, banyak mana beta yang dia akan keluarkan sehinggalah dia boleh jadi stable. Okey, kita pun tulislah satu persamaan kimia. Thorium 232, bila kita panggil thorium, dia punya proton number dia ialah 90. Okey, ini 90. Maka dia memancarkan alpha dan juga beta, ada dua-dua, sehinggalah akhirnya dia menjadi satu nukleus yang stable 20882. 20882. Bila 82 ni dia adalah plumbum. Plumbum 208. Dan dalam proses tu dia memancarkan alpha. Yang mana alpha? Alpha adalah helium 42, dan dia memancarkan beta, yang mana beta ialah 0 negative 1e. Jadi kita nak tahu berapa alpha dan berapa beta. What is X, what is Y. Jadi cara dia ialah kita kena cari alpha dulu. We have to find the number of alpha particle emitted dulu. Banyak mana alpha yang dipancarkan, baru kita cari beta particle. Sebab apa kita cari alpha? Sebab hanya alpha sahaja yang memberi kesan kepada nucleon number. Alpha sahaja yang ada efek pada nucleon number. Beta tak ada efek pada nucleon number, sebab nucleon number beta ialah kosong. Sebab tu kita cari alpha dulu. Jadi dekat sini macam mana nak cari alpha? Sebelum kita ada 232, selepasnya kita ada 208. Balancekan equation macam yang cikgu buat sebelum ni. Tambah dengan X tu kita tak tahu berapa, 4 kali X tambah dengan kosong kali Y. Kosong darab dengan apa nombor pun dapat kosong lah. So boleh tak kita cari X kat sini? Jadi kita pun kira dapatlah X kita 6. Okey. So bermakna daripada thorium 232 nak jadi plumbum 208, dia akan pancarkan 6 alpha. Okey. So second, kita nak tahu berapa beta. Kita pun pergi kepada proton number pula, sebab dua-dua ni ada efek kepada proton number. Okey. Dan konsep dia sama, kita kena balancekan dia punya proton number before and after the decay process. So 90 proton number dia sebelum, selepas 82 untuk plumbum, tambah 2 darab X, 2X, tambah Y darab negatif 1. Jadi Y darab negatif 1 dia jadi negatif Y. Dia tolak Y lah. Jadi bila kita kira, kita dapatlah Y kita ialah 4. Jadi Y kita ialah 4. Macam mana dapat 4 ni? Okey, sebelum kita dapat 4 ni, kita tengok bila kita kira yang dekat atas ni, bila kita kira yang ni, okey, bila kita kira yang ni, kita dapatkan dulu nilai Y. Okey, 90 tolak 82 tambah dengan 2X tolak Y. Jadi 90, 82 pergi ke sebelah, jadi tolak, jadi 8 sama dengan 12. X tadi kita dah dapat dah. Jadi kita gantikanlah nilai X 6. Jadi 12 2 darab 6 dapat 12 tolak Y. So nanti kita dapatlah Y kita tu 4. Takut-takut tak berapa nampak macam mana tiba-tiba Y tu 4. Jadi bila kita dah tahu dah X tu berapa, Y tu berapa, kita tulis balik equation kita tu. Kita tulis mula equation kita tu dengan lengkap. Macam ni. Okey. Jadi daripada thorium 232 90 nak menjadi plumbum 20882, dia memancarkan 6 alpha, 642, dan dia memancarkan 4 beta, 40 negatif 1. Barulah equation kita tu complete. Okey, itu contoh yang melibatkan gabungan alpha dan juga beta. Okey. Last kali kita ada gamma decay. Okey, gamma rays. Gamma decay ni, gamma dia memancarkan sinar gamma. Dia tidak memancarkan gamma partikel sebab gamma is electromagnetic wave. Kena ingat gamma ray a high frequency of electromagnetic wave. Itu ialah gamma ray. Dia adalah electromagnetic wave yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi dalam kita punya series of electromagnetic spectrum itulah. During gamma decay, unstable nucleus. Jadi unstable nucleus kita, unstable nucleus release its excess energy to become more stable, as shown in diagram 6.4. Gamma rays have no mass and are neutral. Neutral maksud sini no charge.
Okey, nak ceritanya gamma ray dia adalah wave, dia tidak ada nukleus. Bila dia tidak ada nukleus, dia tidak ada nucleon number, dia tidak ada proton number. So bila sesuatu elemen yang unstable nucleus, kalau dia memancarkan gamma ray, kesannya dari segi elemen itu tidak berubah. Sebab tu kalau awak tengok dalam gambar ni, elemen kita itu masih lagi X. Jadi apakah sebenarnya yang berubah? Cikgu cakap dia menjadi nukleus baru. Yang berubah di sini ialah ketika parent nuclide ni dia memancarkan sinar gamma, dia akan membebaskan tenaga. Dia akan release energy. Yang cikgu cakap tadilah, semua radioactive decay proses dia akan release energy. Jadi kesannya dia punya nuclide yang terhasil, bukan yang terhasil lah, yang kita dapat selepas dia emit gamma ray tadi, energy level dia tu rendah sikit. Nucleus with less energy, tetapi dia masih lagi melibatkan nuclide yang sama. Nuclide tu tak berubah, X masih lagi X, cuma dari segi energy level dia berubah. Sebab bila dia release, dia emit the gamma ray, sebahagian daripada energi dia akan terbebas, excess energy, yang mana bila dia bebaskan energi itu, kesannya dia akan jadi lebih stable daripada yang nuclide yang sebelum tu, yang mana nuclide dia sama, cuma energy level yang tinggi. Jadi energy level dia rendah sikit. So kita tengok sebelah dia kata after gamma decay, ni simbol gamma, gamma. After gamma decay, there are no change in the proton number and nucleon number. Proton number tak berubah, nucleon number tak berubah, sebab gamma tidak ada partikel, dia tak ada nucleus. For the nucleus, the nucleus is less energetic after gamma decay. Cuma kesannya ialah energi dia tu semakin berkurang, less energetic kita panggil. Contohnya kita ada CO kat sini. CO ni apa dia? CO ni nama dia cobalt. Cobalt berapa? Cobalt 60. Sebab 60 tu ialah dia punya nucleon number, 27 tu ialah cobalt. Jadi bila cobalt ni dia memancarkan gamma ray, kesannya dia masih lagi jadi cobalt. Dia tak berubah, dia masih lagi jadi cobalt. Cuma apa bezanya cobalt sebelum dan cobalt selepas? Bezanya ialah energy level dia lebih rendah, sebab ada energi yang terbebas semasa decay of gamma tadi berlaku. Okay. During a radioactive decay, some nuclei can emit more than one radiation. For example, during the disintegration of uranium-234, its nucleus emits alpha particle and gamma ray. Example of its decay equation and a simpler decay equation are as follow. Ni nak ceritanya ialah bagi elemen yang memancarkan gamma ray ni, kebiasaan ialah ini yang jarang-jarang berlaku. Yang cobalt ni jarang-jarang berlaku, ada, bukan tak ada, ada jarang. Yang kebiasaannya berlaku bila sesuatu elemen tu dia pancarkan gamma ray, pada masa yang sama dia akan memancarkan sama ada alpha ataupun beta. Jadi gamma ada, tapi pada masa yang sama ada dia keluarkan juga alpha ataupun dia keluarkan juga beta. Yang tak adanya pada masa tu ada alpha ada beta, tak ada. Dia sama ada alpha sahaja, atau dia beta sahaja, atau gamma sahaja, atau alpha combine beta, alpha combine gamma, atau beta combine gamma. Yang tak ada alpha beta pada masa yang sama, tak ada. Okey. Ini contohnya uranium 23492. Dia ni unstable nucleus ni. Okey, maka dia pancarkan radioactive emission. Jadi ada dua radiation yang dipancarkan. Satu ialah helium-42, maksudnya dia pancarkan alpha, dan juga dia pancarkan gamma sekaligus. Jadi gamma ni dia tak ada efek kepada nucleus of uranium. Jadi yang ada efek kepada nucleus of uranium tu ialah alpha. Itu yang menyebabkan uranium itu berubah menjadi
thorium 230. Kenapa? Sebab ada alfa dekat situ. Kalau gamma sahaja, gamma tidak akan mengubah elemen itu, dia hanya mengubah the energy level sahaja. Tapi dia yang menyebabkan uranium boleh jadi thorium ialah kerana adanya alpha particle. Okey. Simpler decay equation. Ni kalau kita nak ringkas, kalau kita tak, yang ni boleh juga nak tulis macam ni, ataupun kita boleh juga tulis dengan kaedah ni, iaitu daripada uranium 234 92, dia tak stable, maka dia memancarkan dua radiation, satu ialah alpha dan gamma. So kita boleh tulis alpha dengan gamma tu dekat mana? Dekat arrow dia je. Dekat arrow ni kita boleh tulis alpha dengan gamma. Terus kepada elemen yang dia akan produce, yang terhasil, iaitu thorium 23090. Boleh juga nak tulis macam ni. So itu pun boleh juga. Itu kita panggil equation yang ringkas. Okey. Itu ialah gamma decay. Jadi seperti yang cikgu cakap tadi, sesuatu radioactive element, dia punya nukleus dia unstable, maka dia nak jadi stable, dia kena emiss the radioactive emission, pancarkan sinaran radioaktif. Apa dia? Sama ada alpha atau beta atau gamma, atau alpha dan gamma, atau beta dan gamma. Dan proses ini tidak berlaku sekali terus stable, dia mengalami beberapa siri. Mungkin 10 kali proses decay baru stable. Maknanya kita ada series of decay. Ada siri, reputan tu dia ada siri dia. Contohnya macam ni lah, daripada Rn222. Rn ni nama dia radon. Radon berapa? Radon 222. Dia nak jadi plumbum 210. Kebiasaannya kalau plumbum tu dia stable lah. Plumbum 210. Dia tak boleh terus daripada radon 222 dia terus jadi plumbum, tak ada. Dia kena melalui beberapa proses decay baru dia boleh jadi plumbum 210. Contohnya Rn 222 tadi, mula-mula dia jadi PO. PO tu polonium 21884. Jadi daripada situ kita kena tahu apakah radioactive emission yang dipancarkan daripada Rn kepada PO. Kita pun tengok 222 218, 222 tolak 218 4, 86 tolak 84 2, 42. 42 ialah alfa, maknanya dekat sini ada alfa. So kita boleh tulis dekat anak panah tu. 21884 PO pula polonium, dia pergi ke, dia menjadi plumbum 21482. Plumbum 214 dia masih lagi radioactive element sebab dia ada dia masih lagi memancarkan sinar radioaktif, maknanya dia bukan stable nucleus. Okey. 218 nak jadi 214. 218 tolak 214 4. 84 tolak 82 2. 42 juga. 42 bermaksud dia juga memancarkan alfa dekat situ. Okey, 214 PB82. Dia pun tak stable. Dia pancarkan apa pula? Nak jadi BI. BI ni ialah bismuth. 214 tolak 214 kosong. 82 tolak 83 negatif 1. Kosong negatif 1 benda. Elektron. Elektron apa dia? Elektron adalah beta. Bermaksud daripada 21482 PB nak jadi 21483 BI, dia memancarkan beta. Daripada 214 BI 83 BI nak jadi 21484 PO polonium, dia memancarkan radiation apa pula? 214 tolak 214 kosong. 83 tolak 84 negatif 1. Kosong negatif 1 elektron. Elektron ni apa? Elektron ni adalah beta. Oh, dia pancarkan beta pula kat situ. 21484 PO polonium tu nak jadi kepada 21082 PB. Dia memancarkan satu lagi sinaran radioaktif. What is the radiation? 214 tolak 210 4. 84 tolak 82 2. 42 ialah helium. Helium adalah alfa. Oh, dekat sini dia keluarkan alfa. Ini kita panggil nak jadi stable, dia kena lalu beberapa proses radioactive decay, a series of radioactive decay, sehinggalah dia akhirnya nanti jadi stable. Tapi dia akan ambil masa yang sangat lama. Okey.
Jadi proses yang kita buat dalam bentuk equation boleh juga kita tulis kita buat dalam bentuk graf, di mana bila kita kata graf, kita akan ada dua axis. Okey, apakah dua axis itu? Paksi Y dia mewakili nucleon number. Nucleon number tu yang sebelah atas, kita punya nilai A. Manakala paksi X dia mewakili proton number. Proton number ni ialah Z, dia duduk sebelah bawah. Okey, so bagaimana kita nak tanda, macam kita tanda koordinat lah, kita nak menandakan kedudukan sesuatu elemen. Mula-mula kita tengok kita ada Rn 22286. So maknanya dia punya nucleon number dia 222. Okay, dia punya proton number dia 86. So kita tandalah koordinat tu di mana. Maka kita dapatlah Rn tu di mana kedudukannya. So daripada Rn dia jadi 21884. Okey, so kita dapatlah polonium PO kat sini. Maksudnya daripada Rn nak jadi PO, dia memancarkan alpha partikel dekat sini. PO 21884 berubah kepada PB 21482. Maknanya dia turun lagi. Kita boleh tandakan PB tu di mana? 21482. So PB tu berada di situ. Jadi daripada PO kepada PB, dia menurun, maka dia memancarkan zarah alfa pula kat sini. Okey, daripada PB 21482 kepada BI 21483, bermaksud dia punya nucleon number dia tak berubah. Paksi Y dia constant, tetapi paksi I dia bertambah satu, menjadikan satu nukleus baru, nama dia BI, bismuth. Jadi daripada PB kepada BI ni dia memancarkan zarah beta kat sini. Ada beta kat sini. Okey, daripada BI 21483 kepada PO 21484, dia punya nucleon number pun tak berubah. Maknanya dia punya Y axis constant lagi, cuma paksi X dia bertambah satu, menjadikan PO lagi. PO 21484, dia memancarkan zarah beta. Dan daripada PO 21484 dia turun kepada 21082 PB. So kita pun boleh tandakan PB, dia memancarkan zarah alfa. Jadi apa yang cikgu nak cakap sini, bila kita buat dalam bentuk graf, apabila kita punya graf tu menurun, dia akan turun 4 paksi Y, 2 paksi X. Dia sebenarnya memancarkan alfa. Kalau sekali dia turun 1 alfa, 2 kali turun 2 alfa, 3 kali turun 3 alfa. Jadi dalam graf ni kita boleh bilang lah, ada 3 kali bahagian yang menurun, maka ada 3 alfa. Lepas tu kalaulah dia bergerak ke kanan tanpa dia naik atau turun, cuma dia bergerak ke kanan je, maknanya paksi Y dia tak ubah, tapi paksi I dia bergerak, bertambah berapa kali? Sekali bertambah 1 beta, 2 kali bertambah 2 beta, 3 kali bertambah 3 beta. Kita boleh bilang terus daripada graf tu berapa alfa, berapa beta yang terhasil. Okey, determine the number of alpha particle and beta particle produced in the decay. Jadi alpha ada 3, beta ada 2. Sama ada kita guna dalam bentuk equation atau kita guna dalam bentuk graf, boleh mana-mana. Okey, cuma dalam bentuk graf, alpha setiap kali graf kita menurun, dia akan turun 4 nucleon number, dia akan turun 2 proton number, bermaksud dia akan emit 1 alfa. Jadi kalau ada 3 kali proses penurunan, akan ada 3 alfa. Manakala beta, dia punya nucleon number paksi Y dia tak berubah, tetapi paksi X dia bertambah. Sekali bertambah ada 1 beta, 2 kali bertambah 2 beta, dan seterusnya. Itu kita nak tahu berapa alfa beta daripada graf. Selain daripada kita tengok equation, kalau equation tu kita bilang lah alfa 1, 2, 3, beta 1, 2. So kita boleh bilang. Okey, itu ceritanya tentang radioactive decay. So habislah radioactive decay, habislah 6.1. Okey, jadi selepas ni ada di bawah ini soalan-soalan latihan berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ni, radioactive decay. Ada 5 soalan dan di sebelah kanannya ada jawapan yang warna merah tu.
Jadi cikgu nak awak tolong jawab soalan-soalan yang ada dalam exercise 10.2.1 ni kan. Nampak macam ada jawapan, cuma cikgu nak jalan kerja dia biar kita faham bagaimana nak buat. Ni memang dah ada jawapan dah ni. Soalan nombor 1 ada jawapan kan, soalan nombor 2 ada jawapan, nombor 3 ada jawapan. Tapi proses kerja tu kita faham tak macam mana nak dapatkan jawapan. Okey, nombor 4 dan nombor 5 tak ada jawapan, tak ada jalan kerja. Jawapan dah ada, jadi awak cuba buat. Jadi itu sahaja untuk hari ni. So boleh tengok video cikgu, kalau tak faham boleh tanya masa slot kelas nanti. Assalamualaikum.